Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Jadi bertemu kembali bersama dengan saya Hanani Damirah dalam Kirana. Dan seperti biasa di Kirana ini kita akan ada seorang tetamu jemputan yang akan berbincang bersama dengan saya, berdiskusi berkenaan dengan topik-topik terpilih yang kita akan discuss hari ini. Jadi untuk topik hari ini, cabaran dalam pendidikan khas. Saya yakin sebenarnya ramai yang dah tahu dan cakna berkenaan dengan apa itu pendidikan khas. Dan cuma hari ini kita akan bawakan panel khas yang akan membantu ibu bapa terutamanya tentang pemahaman pendidikan khas daripada segi pengendalian, peranan dan macam-macam lagi. Jadi oleh itu saya ingin jemput seorang panel yang akan menemani saya hari ini. Beliau merupakan seorang penolong kanan pendidikan khas PPKI SK Danau Kota. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput ke studio sekarang Puan Alia Syafini. Selamat masuk Puan. Assalamualaikum. Cuba duduk. Terima kasih jemput saya. Terima kasih sebab sudi menerima jemputan kami walaupun sebenarnya agak sulit dia punya proses tu sebenarnya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak minta Puan untuk kenalkan diri Puan kepada penonton-penonton Kirana terlebih dahulu. Okay, terima kasih Nani. Sedikit sebanyaklah tentang saya. Saya cikgu pendidikan khas, guru penolong kanan pendidikan khas PPKI di SK Danau Kota. Nama saya Cikgu Alia Syafini binti Kamarul Zaman. Okay, sebenarnya saya pun bukanlah pakar sangat dalam pendidikan khas ni. Saya rasa baru lagi lah, baru 13 tahun. Jadi cikgu pendidikan khas ni. Okay, dan untuk sebelum jadi cikgu ni, saya dah mendapat pendidikan tinggi di Institut Perguruan Ilmu Khas di Ceras. Daripada lepas SPM, saya teruskan pengajian di bidang pendidikan khas dan saya dapat ijazah sarjana muda pendidikan option pendidikan khas masalah pendengaran. 5 tahun saya belajar di ilmu khas tu lah. Dapat ijazah sarjana muda dan saya tahu sikit-sikit dah bahasa isyarat. Sebab dah lama tak guna. 5 tahun tu belajar. Lepas tu first posting saya 2011 di SK Kampung Baru. Di sana saya ajar murid masalah pendengaran. Tapi murid tu dia belajar bersama murid perdana, jadi boleh bercakap dan juga isyarat. Pada tahun 2023 baru sahaja tahun lepas saya ditukarkan di SK Danau Kota lah, dengan jawatan sebagai guru penolong kanan pendidikan khas. Sehingga kinilah di SK Kampung Baru lah yang banyak mengajar saya pasal murid-murid khas ni lah. Daripada murid pendengaran, murid masalah pembelajaran, semua ada kat situ lah. Daripada SK Kampung Baru, sekolah kecil, kemudian saya pindah di SK Danau Kota, murid saya 109 orang. Ramai tu. Daripada tahun 1 sampai tahun 6, dan juga ada prasekolah lah dekat situ. I see. Tadi kita dah cerita berkenaan dengan siapa Puan Alia ni Jadi kita nak tahu pula berkenaan dengan pengenalan pendidikan khas. Sebenarnya saya yakin ramai tahu pasal pendidikan khas ni, tapi macam PPKI apa semua ni, mungkin cikgu boleh terangkan sikit. Okey, boleh. Okey, PPKI itu nama singkatan daripada Program Pendidikan Khas Integrasi lah. Di mana program PPKI ni dia ada bersama dengan sekolah aliran perdana. Tak semua sekolah ada PPKI, ada sekolah tertentu saja yang ada program pendidikan khas integrasi ni. Bila sebut PPKI tu, maksudnya program pendidikan khas tu dia ada kelas khas untuk murid khas, belajar bersama guru pendidikan khas. Di samping tu aliran perdana juga berjalan macam biasa. Selain daripada program PPKI ni, ada juga program pendidikan inklusif. Itu yang mana murid berkeperluan khas ni belajar dalam kelas aliran perdana. Macam aliran perdana tu means sekolah macam biasalah. Kan? Ada yang itu dia bukan PPKI lah. Dia bersama guru biasa, kurikulum biasa, tapi dia ada berkeperluan khas dia. Dan maksudnya dia boleh bersama aliran perdana lah. Dan juga yang ketiga, kita ada sekolah pendidikan khas lah, di mana satu sekolah tu memang khusus untuk murid-murid pendidikan khas lah. Itu basically pasal pendidikan khas di negara kita lah. Maksudnya PPKI dengan pendidikan khas ni berbeza? Bukan. Sama? Konsep sama? Kalau PPKI dia ada kelas asing dan satu bangunan sekolah yang sama. Okey, faham. Dia ada dua-dua peringkat sekolah menengah dengan rendah ke? Ya, betul. Sekolah rendah pun ada, sekolah menengah pun ada. Tapi tak semua sekolah ada lah. And then dia dicampurkan, maksudnya darjah, tingkatan semua tu dicampurkan ke ataupun dia ikut juga? Ikut juga. Macam kalau Danau Kota,
saya ada banyak kelas, ada 9 kelas, jadi saya boleh asingkan lah tahun 1 sampai tahun 6 tu. Ada sekolah yang kecil, kononnya ada 2 kelas, 3 kelas dia terpaksa combine lah. Mungkin ikut tahap murid ke, murid yang kefusian tinggi, kefusian sederhana atau kefusian rendah, macam tu lah. I see. Okey, daripada segi kemudahan pula, kemudahan biasa untuk macam contoh fasiliti-fasiliti ada, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit. Macam di sekolah dalam kota sendirilah. Ada sebab bila kita dah ada budak khas ni kan, kita mesti nak bagi mereka selesa lah kan. Macam kalau dekat dalam kota, yang utama macam parent boleh masuk hantar anak drop by depan sekolah lah. Kalau parent biasa mungkin tunggu luar pagar je. Jadi kita ada sediakan parking OKU lah. Ada petak parking OKU tu memang parent yang untuk murid khas ni, kita cakap kat guide memang diorang boleh masuk lah. Parking dah ada yang wheelchair apa semua, jadi mudahlah dia nak masuk. Bila ada parking OKU, nak mudahkan masuk juga, kita mesti kena ada ramp lah. Untuk macam tempat tinggi kan, itu nama dia ramp ataupun landai lah, susun landai tu. Ada kemudahan tu. Kemudian ada railing, hand railing. Kadang-kadang murid ni dia susah nak bergerak, tak stabil kan. Jadi nak pergi daripada satu kelas, nak pergi toilet, nak pergi kantin, bila ada hand railing ni, senanglah dia nak berjalan. Sebab kita cikgu tak ramai, ada pembantu pun tak cukup untuk jaga semua murid lah kan. Jadi yang khas memang kita akan bantulah. Yang boleh tu dia akan pegang lah, jalan sendiri sama-sama pergi kantin ke, pergi tandas kan. Selain daripada tu, dalam kota juga ada 2 buah toilet OKU. Macam kemudahan toilet OKU ni dia special lah sikit. Kalau toilet biasa mungkin kubikel dia kecil untuk kita kan. Jadi kalau ada toilet OKU ni, nak masuk wheelchair boleh pengurusan diri dia lebih mudah lah. Ada 2 buah toilet OKU untuk lelaki dan perempuan. Kemudahan ni semua sebelum ni pun dah ada, tapi bila saya masuk ke SK Danau Kota 2023 tu, kita dapat peruntukan 50,000 daripada kementerian untuk baik. Jadi kita baik pulih lah tandas yang rosak, lepas tu lantai yang licin, susu tangan yang dah goyang, sekolah dah lama kan. Jadi dapat kemudahan tu memang semua insya-Allah boleh digunakan dengan baik untuk semua murid khas kita lah. So bila cikgu dah terang ni, mungkin saya rasa banyak parents yang tak tahu sebelum ni, yang baru detect anak ada masalah autism ke macam penyakit-penyakit yang tiba-tiba ada kan, macam tak adalah rasa macam skeptikal nak hantar ke pendidikan dan sebagainya. Jadi tak apa, itu berkenaan dengan fasiliti, berkenaan dengan latar belakang cikgu tadi. Tapi lepas ini, selepas commercial break nanti, kita akan kupas lagi berkenaan dengan kejayaan-kejayaan murid dan macam-macam lagi selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Tahun ini sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Okey, baiklah, bertemu lagi bersama dengan saya dan juga Puan Alia untuk segmen yang kedua. Jadi tadi kita dah tahu siapa Puan Alia ni. Jadi sekarang ni saya nak tahu dan kita punya penonton pun nak tahu berkenaan dengan kejayaan-kejayaan. Sebab biasanya dia satu stigma lah, orang rasa macam orang pelajar-pelajar yang ada masuk pendidikan khas ni macam tak ada masa depan dan sebagainya. Tapi mungkin cikgu sendiri yang dekat dengan diorang, mungkin cikgu boleh highlightkan sedikit kejayaan yang Puan pernah witness sebelum ni. Okey, sebenarnya banyak kejayaan budak-budak pendidikan khas ni lah. Macam kita tahu, kita daripada ajaran perdana ada macam-macam pertandingan, sama juga dekat pendidikan khas. Daripada jabatan, daripada peringkat kebangsaan, ada aktiviti yang dikhususkan untuk murid pendidikan khas. Jadi murid-murid ni
basically bila nak masuk tu kena ada kat OKU lah, nak menunjukkan dia berkeperluan khas lah kan. Contoh yang paling dekat lah macam kita tahu kat Olimpik sekarang yang famous kan, macam Paralimpik, Olimpik dia diorang dah champion kan, macam yang Abdul Latif Romli. Itu semua background dia daripada PPKI. Macam Ziyad yang lontar peluru tu, dia daripada KL, SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Dan jurulatih utama dia pun daripada Cikgu Pendidikan Khas lah sebelum ni. Daripada sekolah menengah. Itu antara contoh dalam bidang olahraga lah. Selain daripada olahraga, ada juga kesenian, kebudayaan di Danau Kota. Budak saya peringkat tertinggi lah kejayaan yang selama saya baru setahun di sana. Tahun lepas murid tarian saya mewakili Kuala Lumpur. Johan di peringkat Kuala Lumpur dalam pertandingan tarian rampai. Wakil kebangsaan, tapi dekat kebangsaan kita tak dapatlah, negeri lain yang menang lah. Dalam pertandingan tu juga ada pertandingan peragaan pakaian untuk murid sindrom Down. Ada pertandingan kawat kaki, lebih kurang sama macam perdana. Cuma memang khusus untuk murid-murid khas lah pertandingan tu. Macam olahraga di peringkat daerah, negeri pun ada budak daripada Danau Kota. Ada yang tahun lepas Johan, naib Johan 4x100 perempuan peringkat negeri. Merentas desa tempat keempat peringkat negeri. Lontar peluru, lompat jauh tempat keempat peringkat negeri. Kemudian apa lagi yang kita ada, nilam. Bacaan kan, ada juga murid saya dapat naib Johan tahun lepas peringkat negeri. Ada juga kategori untuk betul. Macam tu lah, akademik, co-akademik, co-curriculum ada juga. Cuma murid kita berjaya atau tak berjaya lah kan. Untungnya di Danau Kota sebab budak ramai lah. Jadi banyak talent lah juga. Kita pun sebenarnya terfikir juga sebelum ni pendidikan khas ni takkanlah semata-mata diorang dihantar untuk belajar macam benda-benda basic. Tapi saya terfikir jugalah sebelum ni macam sukan-sukan Paralimpik tu, ingatkan memang macam diorang rekrut, rupanya memang dah ada platform daripada sekolah. Betul. Okey, bagus. So maksudnya macam even sukan-sukan tahunan sekolah, tak tahulah kalau sekolah Danau Kota macam mana, sekolah macam sukan tahunan, so memang akan ada satu kategori khas untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas ni lah. Betul. Biasanya kalau sekolah yang ada PPKI, kita akan buat macam budak yang tak boleh apa sekalipun, kita akan buat sukan nikah lah. Macam sukan nikah tahun 1 tu, tapi untuk budak pendidikan khas, yang boleh lomba lari apa semua tu, kita akan join samalah dengan murid ada perdana. So macam kalau macam sekolah rendah dengan sekolah menengah, macam contoh setiap hari Rabu ada kurikulum apa semua. So, jadi pendidikan khas pun ada platform juga. Yang sama juga betul. lah. Ada pengakap khas. Ni untuk budak-budak pendidikan khas lah. Mungkin dia macam nak dapatkan lencana tu kena buat ni, kena buat tu. Untuk budak khas ni mungkin dia pemudahkan sikit lah. Janji dia boleh sebut, dia boleh masak. Kadang-kadang diorang ni boleh masak, boleh menyanyi. Tapi kalau nak hafal ikrar apa semua tu macam susah sikit kan. Jadi dia mudah-mudahkan macam tu lah. Tapi dia tetap dapat lencana tu juga. Sama je. Ada juga pelajar-pelajar daripada pendidikan khas ni, bila dah sampai satu level tu dia dimasukkan ke aliran biasa. Maksudnya bercampur dengan pelajar-pelajar biasa. Jadi apa yang membezakan sebenarnya pelajar pendidikan khas, contoh dia darjah 1 masuk dekat pendidikan khas dengan darjah 1 yang masuk dekat aliran biasa ni? Masa mula-mula macam parents dapat kenal pasti anak dia berkeperluan khas lah. Dia akan daftar PPKI lah. Ataupun ikut suggestion doktor. Kadang-kadang doktor ni daripada umur 2 tahun, 4 tahun tu dia dah boleh nampak perkembangan budak ni kan. Jadi dia akan suggest anak puan boleh masuk ke PPKI. Ataupun dia tengok biasa kita kenal budak autism lah yang high function, pandai, boleh speaking, boleh buat macam-macam. Mungkin doktor akan suggest dia masuk inklusif. Inklusif tu yang bersama dengan murid ajaran perdana. Tapi kadang-kadang ada parent dia tak berani nak lepaskan anak dia terus dalam kelas, satu kelas 30 orang kan. Jadi dia akan pergi ke PPKI dulu. Jadi bila dia dah masuk ke PPKI, sama juga PPKI ada kurikulum bahasa Melayu, bahasa Inggeris macam biasa, cuma dimodifikasi kurikulum untuk murid berkeperluan khas lah. Macam ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris tahun 1 sampai tahun 6 macam biasa. Dekat kelas PPKI pun ada semua tu. Ada buku teks, ada buku aktiviti, tapi kurikulum dia khusus untuk murid pendidikan khas lah. Dia pemudahkan sikit lah.
Mungkin matematik tahun 1 kita tahu susah. Matematik tahun 1 pendidikan khas aras dia rendah sikit. Macam kalau tahun 1 dah belajar darab, bahagi, pecahan. Mungkin tahun 1 PPKI dia cuma mengenal nombor 1 sampai 100. Lepas tu upgrade membilang, tambah tolak. Dia lebih kurang kepada kemahiran asas lah. CM, BI, matematik, asas 3M. I see. Jadi macam bila budak ni dah lepas kita tengok macam keupayaan dia tinggi, kita akan syorkan mak dia macam anak puan ni boleh ikut tahun 1 biasa kan, kelas biasa. Itulah yang budak ni boleh belajar bersama murid aliran perdana lah. Semua murid ni ada tempoh percubaan 3 bulan. Jadi bila lepas 3 bulan tu kita tengok emosi dia, tingkah laku dia okey, akademik dia okey, tak ada masalah behaviour, kita akan syorkan di kelas perdana lah. Satu kelas tadi cikgu cakap ada lebih kurang berapa orang? Kalau sepatutnya dalam 7 ke 8 orang lah. Tapi kalau kapasiti di Kuala Lumpur ni lebih ramai biasanya. Ada sampai 10, 11 ada jugalah. Kira macam paling ramai biasanya berapa dekat orang? dalam kota 13 orang satu 13 kelas. orang. Dia tengok sebab kelas pendidikan ni saiz dia tak sama macam kelas biasa. Kecil sikit lah. Okey, jadi terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik dan input yang baru saya terima tadi. Jadi selepas ini kita akan korek dengan lebih mendalam berkenaan dengan pelbagai pengalaman Puan Alia sendiri. Jadi selepas ini kita akan kembali untuk segmen yang ketiga dengan perkongsian yang lebih menarik dan kita berehat seketika. Kita ni nak tahu semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri sekarang PMX menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Mailah kita beli sebanyak, ramai-ramai. Kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Okey, bertemu lagi untuk segmen yang ketiga masih lagi bersama dengan saya Puan Alia ataupun Cikgu Alia. Okey, tadi kita dah sembang banyak benda sebenarnya, tapi sekarang ni dia tak nak kata soalan panas pun taklah. Sebab kita tahu cabaran menjadi seorang guru ni tak kisahlah guru pendidikan khas ke guru biasa pun dia memang amat berat kan. Sebab kita berhadapan dengan murid kanak-kanak dan sebagainya. Jadi mungkin Cikgu Alia boleh share sepanjang 13 tahun jadi cikgu ni pengalaman yang menarik yang boleh dikongsikan dengan kita punya penonton, especially daripada segi cabaran berhadapan dengan ibu bapa dan sebagainya. Macam mana? Okey, macam kita tahulah murid anak-anak kita sendiri pun banyak tingkah laku dia yang kita buat kita tak sabar kan. Jadi apatah lagi budak berkeperluan khas lah. Betul. Mereka ni berbeza. Setiap seorang tu berbeza tingkah laku, berbeza perangai, berbeza tahap kecenderungan dia. Jadi memang masalah utama dia kita nak kawal masalah tingkah laku lah. Ada yang jenis tak duduk diam, ada yang masih belum boleh uruskan diri. Jadi semua ni bila dekat kelas di PPKI, kita tak asingkan ikut sakit dia ni jenis apa. Okay. Jadi kita macam tahun 1 memang murid tahun 1 ada yang sindrom Down, ada yang autism, ada yang disleksia. Biasanya budak disleksia ni dia pandai sikit, dia masalah dalam membaca macam tu. Jadi ada budak yang hyperaktif, tak boleh duduk diam. Jadi dalam satu masa tu cikgu dengan pembantu kena kontrol kelas kan. Jadi macam ada satu hari tu budak-budak ni pula kadang dia tak boleh fokus lama. Macam kita daripada pukul 7.30 sampai pukul 1 kita boleh duduk dalam kelas macam biasa kan. Budak-budak ni tak boleh. Macam bila lepas rehat tu pukul 10, pukul 11 dah tengah hari. Kadang sekarang cuaca panas lagi kan. Kita tampak dia dah tak selesa. Ada yang dah berguling-guling macam tak tahu nak buat apa. Kadang tu kita pun selalu okey je, kenapa hari ni tak okey. Jadi kena cubalah nak pergi bilik air ke, nak cuci muka ke, panas ke apa kan. Macam budak biasa tahu cikgu lapar, cikgu nak minum ke apa kan. Budak-budak ni kita tak tahu. Macam satu hari tu memang dia dah dekat luar, kita ada macam tilam lah untuk floor time kan. Dia dah berguling-guling kat situ tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba PPM saya terfikir nak ambil ais.
Sebab masa tu panas kan. Jadi dia pergi kantin ambil ais, letak-letak kat muka, nampak dia tenang tau. Mungkin panas ke apa, kita tak tahu. Dia ada yang boleh bercakap, ada yang tak boleh bercakap. Ada yang masih non-verbal pun ada juga dekat sekolah tu. Jadi kita tak tahu nak apa. Masa tu dah nak waktu balik pun, dah pukul 11 lebih, pukul 12 macam tu lah. Tapi dengan cuaca panas mungkin tak selesa kan. Letak ais, letak apa. Lepas tu dia baring macam nak tidur macam tu lah. Mungkin kepanasan lah kan. Jadi sebagai guru, sebagai ibu bapa ke, kita kena tahu apa masalahnya anak tu lah. Macam mungkin tak selesa ke, kena check mungkin buang air ke apa ke kan. Hari ni tak pergi tandas lagi ke, atau hari ni dia tak makan lagi ke. Kadang-kadang dia nak makan dulu, dah makan baru boleh. Kadang-kadang pukul 8 pagi tu dah buka dah bekal dia. Tak apalah, bagi makan dulu baru boleh buat kerja kan. Jadi kena tengok keperluan dia apalah, supaya emosi dia sepanjang hari tu stabil lah. Senang kita nak ajar, senang dia nak buat aktiviti kat sekolah lah. Macam kalau daripada parent pula, kadang-kadang parent ni tanya macam anak dia tak ada perkembangan dekat sekolah, sama je kan. Lepas tu tak pernah keluar, tak ada aktiviti. Okay, sebenarnya perkembangan murid berkeperluan khas lah, terutamanya dia berbeza. Kita tak boleh nak expect 3 bulan dah boleh baca, 3 bulan dah boleh kira. Kita memang tak boleh macam tu. Jadi yang utamanya memang kena pesan dekat parent tu, sabarlah. Sabar, dan juga kena bantu dekat rumah. Tak boleh nak harapkan dekat sekolah semata-mata. Hari ni kita tolong dia pegang pensel, kat rumah tak buat, esok dah lupa. Lagi satu masalah dia memang mudah lupa lah. Dia tak boleh fokus dan mudah lupa. Hari ni ajar ABC sampai E je, esok dah lupa. Jadi kalau tak ada ulangan kat rumah tu memang agak sukar lah. Memang kita pun nampak perubahan murid yang parent dia committed dengan parent yang mengharapkan sekolah ni, memang ada bezanya lah. Betul. Lagi satu, terapi lah. Sebab kita cikgu bukan terapis. Kita ajar pedagogi untuk mengajar. Jadi kalau terapi, macam mana nak lembutkan tangan, macam mana nak bentukkan mulut, semua tu kita pun bukan pakar lah. Jadi kita suggest macam bila parent pergi terapi, kita akan tanya apa pakar terapi cakap, apa yang nak kena buat lepas ni. Jadi kita akan cuba follow up juga dekat sekolah, ikut cadangan doktor atau terapi tu lah. Dan juga kena pesan lah parent jangan tinggal terapi lah terutamanya, dan ikut apa saranan doktor lah. Mungkin cikgu boleh bagi satu contoh, sebab saya pun hampir terlupa juga. Biasanya pelajar-pelajar berkeperluan khas ni memang diorang perlu seek for medical punya assistance kan. Jadi contoh macam pelajar yang ada disleksia, autism, apa contoh-contoh terapi yang biasanya pihak sekolah kena bantu dekat sekolah? Okey, macam kat sekolah kita memang tak ada terapi. Okey, sekolah lah ajar kurikulum lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Cuma macam di pendidikan khas kita ada kurikulum asas pertanian. Itu ekstra lah. Ada KH, macam kita dulu ada KH dah tahap 2 dah sekolah menengah pada KH kan. Mereka ada kemahiran asas jahitan. Jadi jahit je lujur ke, kalau tak boleh sangat masukkan manik dalam benang tu pun. Macam ikat tali kasut, itu semua untuk kemahiran fine motor skill lah. Genggam bola, squeeze ball tu kan. Itu semua benda-benda penting lah. Lepas tu macam pertanian tu kita tak ajar terus bercucuk tanam. Ajar dulu nak pegang, kenalkan apa tu tanam, main pasir dulu ke. Benda tu dulu sebelum nak ajar dia tanam pokok lah. Kita pun ada kemahiran asas masakan. Sebelum tu macam budak-budak autism ni selalunya memang suka main air tau. Kalau pergi tandas mesti kena cari balik. Mesti main air dah basah semua kan. Jam-jam kalau tak pergi cari memang tak balik je. Ada yang okey, ada yang okey lah kan. Tapi majoriti saya tengok memang suka main air lah. Lepas tu sekarang sejak yang COVID ni, setiap kelas ada sinki tau untuk cuci tangan semua kan. Nak elakkan jadi kecil macam kena tutup paip besar tu tau, supaya tak main air. Macam autism ni kita tak boleh nak spesifik di satu masalah, sebab autism ni dia besar. Ada yang okey, ada yang tak boleh dengar bunyi bising, ada yang boleh cakap, ada yang suka tengok world map lah semua. Tu macam kita tahu kan. Tu memang suka. Tapi macam cenderung kepada bahasa Inggeris. Jadi dia
pelbagai lah. Kalau dia cenderung kepada bahasa Inggeris, lama-lama mungkin kita boleh ajar dia bahasa Melayu mudah sikit. Macam daripada segi bahasa komunikasi cikgu sendiri dengan pelajar-pelajar. Sebab saya aware bukan setakat pelajar pendidikan khas, pelajar aliran perdana pun macam-macam bahasa kan. Kadang kat rumah guna bahasa Inggeris fully. So macam mana cikgu? Okey, sebenarnya kita tengok sekarang ramai budak-budak speaking lah kan. Kenapa? Sebab dia tengok YouTube. YouTube yang menariknya memang YouTube daripada luar negara lah kan. Yang ada image tu semua cakap bahasa Inggeris kan. Jadi dia macam itu dah jadi bahasa pertama dia. Jadi bila dekat sekolah, cikgu bahasa Melayu lah bahasa utama, bahasa pengantar kita kat sekolah. Jadi dia lebih kecap bahasa Inggeris. Lagi satu sebab dia sebenarnya bahasa Inggeris lebih mudah. Macam kita kucing, cat. Mana lagi senang kan? Dia lebih mudah. Buku, book. Dia memang lebih cepat tangkap bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Secara dasarnya memang macam itulah. Sebab suku kata bahasa Melayu ni banyak ada imbuhan lah apa semua kan. Bahasa Inggeris dia kebanyakannya satu perkataan, satu benda. Dia nampak sit, duduk kan. Bahasa Inggeris biasanya lebih mudah lah. Tapi kita kena bantulah. Lama-lama budak ni akan absorb dua bahasa juga. Bila dia dah sekolah, biasanya dia akan assimilate lah dengan kawan-kawan, dengan cikgu. Macam itulah. I see. So cikgu tadi dah terang sedikit sebanyak berkenaan dengan cabaran, lepas tu macam mana cara cikgu sendiri kawal student dekat ni kan. Jadi tu tadi berkenaan dengan cabaran. Bila kita cakap pasal cabaran, kita pun akan terkait sekali dengan aduan. Aduan selalunya parents ni dia akan ada juga adu-aduan yang dia akan terus bagi tahu dekat cikgu. So apa common aduan yang biasa cikgu terima? Macam tadi lah saya cakap macam dia tengok anak dia tak ada perkembangan dekat sekolah kan. Jadi kita tak boleh nak expect anak tu cepat dapat lah. Kita kena tengok masalah dia apalah, terutamanya kan kena cater dulu masalah dia. Nak terus datang sekolah terus boleh menulis tu tak boleh lah. Basically kita cater masalah yang paling rendah. Macam nak bagi dia menulis, kena bagi dia duduk dulu. Fokus duduk, dapat duduk tengok 5 minit pun dah okey dah. Jadi kita boleh cakap lah anak pun dah boleh duduk dah. Dah 10 minit dah boleh setengah jam tu tak buat apa-apa pun dia boleh fokus. Itu dah kira satu perkembangan dah juga. Dia dah boleh kena A, macam huruf E kat mana-mana dia dah boleh tulis dah. Walaupun satu huruf A, kita dah rasa itu satu perkembangan juga untuk dia daripada dia tak tahu apa-apa kan. Macam satu hari tiba-tiba tanya tak nak. Dah boleh sebut tak nak. Maksudnya itu pun dah boleh. Kadang-kadang kat rumah mungkin dia tak perasan kan. Jadi kita akan cakap lah benda kecil pun cikgu pendidikan ras ni rasa itu satu kejayaan lah. Budak tu apa yang dia dah boleh. Tiba-tiba dah boleh tulis satu sebelum ni cakap ayam ke kan. Dah boleh pegang pensel, buat satu garisan pun kira satu kejayaan yang besar lah juga untuk budak-budak tu. Jadi saya harap ibu bapa untuk murid-murid ni jangan expect terlalu tinggi lah. Macam abang dia umur 5 tahun dah boleh tu. Jangan bandingkan anak kita yang biasa dengan anak kita yang berkeperluan khas lah. Memang tak sama. Anak kita masalah autism, anak jiran sebelah pun autism juga. Tapi tak sama. Memang tak sama. Setiap murid ni lain-lain masalah dia walaupun kategori ni sama. Saya rasa dia sebab kayu ukur tu dia agak subjektif. Maksudnya setiap ibu bapa tak boleh nak cakap anak aku ni kalau dia pandai darab bahagi baru kira berjaya macam tu. Tapi macam cikgu cakap lah, dia setiap murid ni dia berbeza dia punya improvement dia apa semua. Keperluan dia beza, dia punya mungkin dia bukan nombor punya budak, dia lebih kepada craft ke kan. Kita tak tahu satu hari dia boleh buat play-doh tu bentuk patung cantik. Itu kejayaan untuk dia kan. Tapi ABC tak kenal pun. Ada yang macam tu. Jadi saya harap sebenarnya macam cikgu cakap tadi lah, sebenarnya ibu bapa kena aware benda-benda macam tu. Okey, jadi selepas ini untuk segmen yang terakhir ini kita akan bagi tahu tips-tips kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa yang nak mendengarkan berkenaan dengan tips-tips daripada cikgu Alia selepas ni boleh tunggu sehingga ke penghujung rancangan. Jadi selepas ini kita akan kembali dan berehat seketika. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubilee Perak kita, dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600, ya. Satu box dengan box ini
cuma 2,000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita, dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini, kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4. Ya, terima kasih atas kerjasama semua. Okay, jadi kita kembali dengan segmen yang terakhir di Kirana dan masih lagi setia bersama dengan saya, Cikgu Alia. Jadi untuk segmen yang terakhir ni, sebenarnya saya nak minta Cikgu Alia untuk kongsikan daripada perspektif guru sendiri, cadangan penambahbaikan untuk murid-murid berkeperluan khas ataupun pendidikan khas ni. Daripada aspek cikgu lah, untuk tambah baik apa yang kita boleh bagi untuk murid berkeperluan khas ni lah. Okey, yang pertama ialah pedagogi lah. Cikgu-cikgu ni dia kena lebih banyak belajar, lebih banyak ambil tahu pasal ilmu PDP lah. Tak semestinya ajar budak-budak ni dalam kelas je. Macam untuk murid keperluan khas ni ada aktiviti luar bilik darjah. Kadang-kadang kita orang pergi main bowling, ada pergi berkuda, lawatan-lawatan, pergi main air, kita orang order yang super duper tu kan, biar budak main air. Itu aktiviti luar bilik darjah lah. Ada juga sekolah yang buat aktiviti membeli belah. Pergi shopping kompleks, dah pesan hari ni siap-siapkan, okey esok suruh mak pesan beli 5 barang. Jadi dia akan belajarlah macam mana nak beli barang tu esok bawa. Carilah apa yang mak dia pesan tu. Itu antara pembelajaran luar bilik darjah yang kita boleh buat lah. Lepas tu kita kena ajar macam mana nak kuatkan motor tangan, mata, deria lah. Itu yang macam kita buat pergi tengok wayang. Itu visual lah, persepsi visual. Jadi boleh nampak gambar besar. Sebab ada budak-budak ni sensitif dengan benda dalam gelap ataupun bising kan. Jadi itu semua pendedahan untuk budak-budak ni lah. Selain daripada lawatan-lawatan biasalah, pergi zoo, pergi farm, semua tu macam biasalah. Selain daripada tu juga aktiviti selain daripada belajar lah, main peranan, berlakon, role play, aktiviti sambil bermain, sambil lompat, belajar ABC, hop on hop off tu sebut suku kata ke, macam tu lah. Okay, selain daripada tu juga macam kita pun suka pujian, budak pun suka bila kita bagi award, pandai buat, kita bagi ganjaran. Itu pun salah satu benda yang budak-budak sukalah. Jadi untuk nak buat semua ni, macam sekolah kena sediakan classroom yang inklusif, sesuai kondusif untuk semua murid lah. Jadi macam kita dah awal tahun sebelum sesi persekolahan buka kan, cikgu kelas sibuk lah hias kelas, fikir nak tema warna apa, tak boleh dull sangat, tak boleh yang bright sangat kan, tak boleh serabut sangat. Budak-budak ni kadang tak suka juga. Jadi kalau nak hias kelas tu kena fikir budak kita tahun depan ni siapa kan. Jadi dia nak duduk kat mana, tepi tingkap ke, ada yang boleh duduk depan, ada yang kena duduk tepi tingkap, suka kadang tak tengok depan tu, suka tengok kolam kat luar kan. Jadi itu semua plan bilik darjah semua tu kena susun lah daripada awal tahun kan. Jadi bila hujung tahun sekolah tu, macam sebagai JPK saya dah bagi tahulah siapa guru kelas, pembantu dia dengan budak-budak kita dah susun kelas mana, dengan bagi tahu parents sekali lah, kita tahun depan anak puan kelas ni. Jadi sebelum peralihan kelas tu pun dah kena train dah, tahun depan Adam bukan kelas ni lagi, kelas ni. Sebab ada yang tak nak tu, nak duduk situ juga. Tak boleh, dia kena sesi peralihan tu kena ada untuk budak-budak ni. Sebab dia tak boleh terima perubahan yang drastik. Macam ada budak tu kat situ lah dia boleh, kat situ pun dia boleh, okey je. Ada budak yang memang tak boleh. Jadi untuk proses pertukaran kelas tu macam mana? Maksudnya setiap pelajar dia takkan ada kekal di kelas yang sama setiap ada juga yang kekal lah. Tapi macam kalau dalam kuota kita banyak kelas, biasanya saya ikut juga umur lah. Tahun 2 akan naikkan tahun 2 lah. Cuma ada yang macam terlalu low function tu, kita tengok kesesuaian lah. Nanti budak lain tak boleh belajar pula kelas ni kan. Jadi mungkin dia akan extend. Lagi satu saya nak, mungkin ada orang yang tak tahulah, budak pendidikan khas ni dia boleh extend 2 tahun.
Jadi macam budak macam kita dulu 12 tahun, 13 tahun dah pergi sekolah menengah. Betul? Jadi dia boleh extend sampai umur 14 tahun. Dia boleh lagi berada di sekolah rendah atau di sekolah menengah mana-mana extend 2 tahun. Jadi kalau sekolah menengah pun maksimum dia boleh ada sampai umur 19 tahun lah. Okey, faham. Dia ada tempoh, tapi parents kena buat surat lah untuk penangguhan ke sekolah menengah. Daripada umur 17 tu dia tak dapat, kadang-kadang ada yang budak excellent dia boleh pergi luar mana-mana institut kemahiran, ada yang tak boleh. Jadi parent dia boleh mohon lah untuk stay lagi di sekolah menengah. Yang parents mohon tu based on consultation daripada cikgu. Daripada cikgu lah. Biasanya kalau dia boleh memang kita akan ada cikgu sekolah macam sekolah rendah saya tak berapa familiar lah sangat prosedur dia macam mana. Tapi sekolah menengah memang ada transisi ke kejaya. Jadi budak yang tahun 5 ni ada yang ambil SKM, ada yang buat bakery, buat roti semua tu ada. Ada yang buat baju, jahitan. Jadi bila dia dah habis SKM tu dia akan dapat sijil. Mungkin lepas tu college community ke nak panggil dia, dia boleh follow up lah. Ada yang memang tak boleh buat apa, itulah biasanya parents akan extend lah anak dia. Daripada duduk rumah je kan, baik dia masih belajar di sekolah. Tadi cikgu dah sharekan berkenaan dengan cadangan cikgu sendiri kan. Sekarang ni mungkin kita punya penonton, especially ibu bapa yang berkenaan, dia nak tahu tips daripada cikgu macam mana daripada segi nak hadapi anak-anak yang susah, yang susah bagi mereka untuk nak kawal, especially kalau tantrum tu kan. Cikgu boleh share sikit. Okey, sebenarnya saya pun saya bukan pakar lah kan. Macam budak ni tantrum dia pun nak masing-masing pun lain kan. Ada yang teruk, ada yang sikit je, ada yang duduk pun tapi dia tak boleh buat apa-apa. Okey. Jadi pertamanya memang bila kita dah ada anak pendidikan khas lah, bahasanya orang cakap kena ada kesabaran yang tinggi. Betul. Macam saya juga dulu bila mula-mula saya dapat kursus pendidikan khas pun lecturer pun dia cakap awak semua ni semua cikgu-cikgu terpilih. Macam tu juga saya rasa ibu bapa lah. Betul. Semuanya memang insan terpilih lah untuk dianugerahkan anak-anak yang khas ni lah. Jadi bila kita special kita kena usaha lebih sikit lah. Macam kita ada anak special, jadi kita kena cari sikit info tentang anak kita, apa masalah dia. Jadi daripada itu saya nak tekankan intervensi awal, early intervention. Macam luar negara memang dia highlight early intervention. Jadi bila kita tahu anak kita tu daripada awal masalah dia apa, mungkin kita boleh overcome lah. Cuma saya juga nak bagi tahu budak berkeperluan khas ni bukan penyakit lah. Jadi parents jangan harap makan ubat boleh baik lah. Macam kita sakit makan ubat boleh baik. Tapi bila once anak kita dah dapat kat OKU semua tu, kita tak boleh expect dia akan baik lah. Mungkin dia boleh mengubah tantrum dia kepada lebih baik, boleh upgrade dia punya skill, perkembangan lebih baik. Tapi kita nak harapkan dia terus baik tu, saya harap parent tak adalah harapan macam tu. Dia mengharapkan jadi insan yang normal. Macam tu lah. Jadi sebab dia bukannya yang kita sakit boleh makan ubat terus baik. Jadi dia perlukan masa untuk overcome dia punya tantrum. Jadi kita macam cikgu yang kenal anak murid dia, begitu juga ibu bapa yang tahu anak dia macam mana. Jadi macam sekolah pun kalau parents hantar anak dia tantrum pun kat rumah, anak dia tak nak bangun hari ni mengamuk, kita faham. Jadi kita tak ada nak salahkan, datang juga sekolah. Kita tak macam tu lah. Kadang-kadang tu dah masuk dalam kereta, tak nak keluar kereta, duduk bawah tu kan. Kita sebagai ibu bapa lah kena kenal pasti anak masing-masing tu apa masalah dia, dengan apa cara untuk mengatasi masalah tu lah. Dan lagi satu, jangan lupa appointment terapi daripada doktor lah. Bila dah pergi terapi, jangan harapkan 100% daripada terapi ataupun doktor. Ibu bapa juga kena tahu, macam tanya apa saya nak buat lepas ni. Sebab kadang-kadang terapi bukan hari-hari, 3 bulan. Jadi dalam masa 3 bulan nak sampai kepada next terapi, tak ada perkembangan kan. Jadi bila dah kat terapi tu dah boleh, dalam masa 3 bulan tu apa yang parents boleh buat kat rumah supaya next terapi mungkin ada improvement. Minta tips daripada terapis lah. Boleh bagi tahu cikgu, boleh sentiasa cikgu macam terima je apa nak bagi tahu, memang boleh bagi. Kadang kita tak tahu apa yang anak tu boleh buat kan. Jadi parent boleh bagi tahu cikgu, anak saya dah boleh buat ni, jadi cikgu je sambung je buat ni. Betul. Jadi kita lagi suka macam tu daripada kita nak tanya dia buat apa kat terapi. Tu antara tips saya lah, jangan skip terapi.
follow nasihat doktor dengan orang yang lebih pakar lah. Dan juga sentiasa follow up lah perkembangan anak tu. Dan jangan high expectation lah dekat anak-anak ni. Sebenarnya tips-tips yang cikgu bagi tadi dan juga cadangan yang cikgu bagi waktu awal-awal tadi, saya rasa parents boleh apply sebenarnya, sebab parents sendiri adalah cikgu dekat rumah. Betul tak? Jadi macam aktiviti-aktiviti yang cikgu cakap tadi, macam pergi tengok wayang dan sebagainya, sebenarnya parents boleh apply benda tu dekat rumah. Sebab tak boleh nak expect anak-anak kat rumah betul. Tengok gadget je, janganlah macam tu. Betul. Gunakan tips-tips yang telah cikgu Alia bagi tadi. Jadi untuk kata-kata terakhir, mungkin cikgu boleh bagi pesanan terakhir kepada penonton kita, especially ibu bapa kepada kanak-kanak berkeperluan khas ni. Kepada ibu bapa lah yang ada anak-anak berkeperluan khas ni, percaya dengan sistem persekolahan kita lah. Kita ada banyak sistem, banyak saluran untuk kita tempatkan anak-anak kita di sekolah ataupun pusat-pusat yang bersesuaian lah. Buat intervensi awal supaya kenal pasti masalah dia lebih awal, dan juga usaha lebih sikit lah cari sekolah yang sesuai, sekolah yang dekat dengan rumah, mudah kita nak hantar ataupun nak berurusan. Dan jangan macam saya cakap tadi lah, jangan high expectation, jangan terlalu mengharap lebih dekat anak-anak tu, dan jangan terlalu mengharap cikgu boleh buat semualah untuk anak-anak tu. Sebab macam ibu bapa, kita ada seorang atau dua orang anak kat rumah, cikgu nak kena jaga semua anak kat rumah. Jadi hari ni kita boleh tengok, mungkin esok tak sempat nak tengok. Macam itulah. Okay, jadi itu adalah pesanan daripada seorang guru pendidikan khas. Sebenarnya mewakili semua guru sebenarnya. Jadi kita harap parents di luar sana ataupun mereka yang ada anak angkat ke apa, tak kisahlah kan, boleh apply benda-benda yang kita kongsi dan bincangkan pada hari ini. Dan insyaAllah untuk episod yang seterusnya kita akan berkongsi dengan lebih mendalam berkenaan dengan pelbagai topik-topik lain yang menarik. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya program ni, saya nak ucapkan selamat kembali ke sekolah untuk adik-adik kita yang akan kembali ke sekolah nanti, dan juga selamat berpuasa untuk bulan Ramadan yang bakal tiba ini. Jadi saya Hana Damirah, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jom kita makan, sama makan. Terima kasih. Kalau daripada segi macam disiplin, cikgu Ali